warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, hari ini bertemu lagi kita seperti biasa pada hari Kamis malam Jumaat, edisi Seram Riz Live. Ya Allah. Okey, ambil mood seram. So, ini adalah first konten setelah kita beraya. Kisah pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, saya ambil daripada fictionshasha.com. Jika anda ada cerita-cerita menarik yang ingin dikongsikan, jangan malu dan jangan segan, silalah kongsi di Facebook dan juga Instagram saya yang saya letak linknya di bahagian description. Baiklah, pada minggu ini saya akan berkongsi dengan anda satu cerita seram yang bagi saya memang tak boleh bincang seram dia, yang bertajuk Perjalanan Sandakan Kota Kinabalu. Kisah ini bermula ketika saya berumur 23 tahun. Dalam umur yang masih muda, saya sudah bekerja di sebuah agensi kerajaan di Sandakan. Jiwa remaja sememangnya banyak perkara yang ingin dilakukan. Saya, Nana dan Wan merancang untuk ke Kota Kinabalu awal bulan April. Seperti yang sudah dirancang, tepat jam 6 petang kami bertolak dari Sandakan. Disebabkan saya masih kerja pada hari itu, kami terpaksa bertolak sebelah petang. Perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu memakan masa 7 ke 8 jam terpulang dari kelajuan masing-masing. Okey, pada jam 7 malam kami singgah mengisi minyak di checkpoint dan membeli makanan ringan untuk mengisi perut dalam perjalanan. Semasa kami melalui jalan Telupit Ranau, hati saya merasa tidak sedap. Tetapi sebagai pemandu, saya kuatkan radio sekali-sekala ikut menyanyi. Dalam hati, syukur ada bas di belakang. Semasa melalui jalan yang agak gelap, jalan Telupit Ranau ni memang hutan, tiada lampu jalan. Bas tersebut sekali-sekala memberi isyarat menggunakan highlight. Dalam hati saya, bas ni mahu potong ke atau apa. Tiba-tiba, Wan yang duduk di belakang bersuara, "Weh, tutup cermin weh." Aku menurut sahaja. Budak Nana ni pula siap tanya, kenapa? Orang suruh tutup-tutup je lah, bodoh." Marah Wan. Dalam masa yang sama, kereta yang saya pandu agak berat. Bas di belakang juga masih memberi isyarat. Dalam hati saya, tolonglah, jangan ada benda yang tak diingini berlaku. Perjalanan masih jauh ni. Aku pusingkan lagu rohani. Syukur kereta yang saya pandu kembali ringan. Kami bercadang untuk rehat sebentar di Ranau untuk mengisi perut setelah 4 jam perjalanan. Sebelum sampai di Pekan Ranau, roadblock lah pula. Polis tu menyoal saya dalam bahasa ibunda, iaitu dusun. Saya pun menjawab dalam bahasa ibunda, biarpun sebenarnya saya tak tahu bercakap dalam bahasa ibunda. Saya sarankan baik kamu stay sahaja di sini. Banyak kes sekarang jalan Ranau Temporuli, kata polis itu. Disebabkan jam sudah hampir jam 10, kami sepakat mencari hotel. Malam tu kami berehat dengan aman. Keesokan harinya, kami menyambung perjalanan ke Kota Kinabalu. Kami mengambil masa 1 jam 40 minit untuk sampai ke Tamparuli. Ini semua salah Nana yang banyak perangai nak singgah banyak tempat. Tepat jam 2, kami sampai di hotel yang telah kami tempah di Kota Kinabalu. Dan bermulalah kisah seram kami. Malam tu saya berjumpa dengan Mr. Tunang. Nana dan Wan kata nak join sekali. Kami makan di sebuah restoran di Likas. Cerita punya cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Okey, kami pulang ke hotel. Disebabkan nak privasi masing-masing, kami tinggal berasingan. Tidur saya terganggu apabila telefon di bilik saya berbunyi. "Dah kenapa kau ni, Wan?" "Ada benda kacau aku lah. Datuk menyerupai si Nana pula tu," kata Wan. Saya sememangnya tahu hotel yang kami tinggal tu agak keras sedikit, tapi saya tidak menyangka kami yang akan diganggu pada malam itu. Tepat jam 3 subuh, perut pula buat hal. Dalam keadaan mata yang sangat mengantuk, saya terlihat kelibat seorang perempuan tidur di sebelah saya. "Oh, Nana rupanya." Saya terus ke toilet untuk melepaskan hajat. Tengah syok-syok melepaskan hajat,
Tiba-tiba, sel-sel otak saya berhubung. Bagaimana pula si Nana tu boleh masuk ke dalam bilik saya? Takkanlah dia minta kunci pendua kat kaunter. Dah aku jadi seram. Cuci apa yang patut, aku keluar perlahan-lahan. Kelibat yang menyerupai si Nana tu dah hilang, menguasai diri aku. Saat itu, aku menyambung balik tidur yang terganggu. Tiba-tiba, saya dapat rasakan tilam saya seperti ada benda yang duduk. Dia datang lagi. Saya dapat rasakan dia berbaring bersama aku. Dalam hati, aku memaki-maki tak habis. Aku nekat untuk bangun. Bila aku berpusing melihat ke arah itu, alamak, muka lain dah. Aku dengan perasaan yang marah terus cakap dengan benda itu. Kau balik ke alam kau? Aku datang sini untuk berehat. Sempat pula dia senyum dengan aku. Aku apa lagi? Sedia nak cabut dari bilik tu. Bila aku capai je tombol pintu, telefon bilik berbunyi. Tiba-tiba keadaan jadi reda. Entah dari mana keberanian yang aku dapat, aku jawab telefon tersebut. Rupanya Nana. Kemana kau dengan Wan pergi tadi? Tak ajak orang pun. Sekali lagi jantung aku bagai nak tercabut. Esok je lah cerita. Mengantuk ni. Aku mematikan telefon dan terus tidur. Aku terbangun disebabkan ketukan pintu bilik aku. Wan dan Nana dah tercegat depan pintu. Mereka masuk dalam keadaan pucat bagaikan tiada darah. Kali ini aku tak mau terkena lagi. Aku cubit lengan mereka serentak. Mereka mengadu kesakitan. Okey, ini memang betul mereka. Cepatlah Mel, bersiap. Mereka berdua masuk bilik dan terus duduk dekat saya. Tengah syok-syok sembang, tiba-tiba pintu toilet macam dibuka. Dia dah meledah dalam hati aku. Wan, engkau duduk diam-diam kat sini. Nana, engkau pula temankan aku mandi. Aku capai tuala dan tarik Nana mandi bersama aku. Siap berkemas, kami terus belah. Sambil menikmati makanan yang dipesan, tiba-tiba Nana membuka cerita pasal semalam. Weh, kamu berdua pergi mana tadi subuh? Datang bilik aku, ketuk pintu kuat-kuat. Dah dibukakan pintu, bukan nak masuk, malah meninggalkan diri, meninggalkan aku macam tu je. Rajuk Nana. Aku dan Wan memandang sesama sendiri. Jam berapa pula tu? Tanyaku. Dalam jam 3 lebih macam tu, kata Nana. Wan mula membuka cerita. Dalam perjalanan kita malam tu, sebenarnya ada benda yang ikut kita. Saya perasan apabila ada rambut berjuntai dekat cermin sebelah kau, Nana, kata Wan. Semalam tengah syok-syok tidur di ulit mimpi, dia datang siap menyerupai muka kau, Nana. Wan, minta air Siap cakap dengan aku. Aku baca apa yang patut, terus rasa ada benda jatuh dekat pintu dan hilang. Itu sebab aku call kau tu, Mel, sambung Wan. Aku dan Nana terasa seram sejuk mendengar penjelasan Wan. Aku nak cerita ni. Kamu berdua mau dengar ke soalku? Wan dan Nana hanya mengangguk. Aku perasan juga ada benda ikut kita malam tu. Sebab bas belakang kita asyik highlight je. Yalah, aku perasan juga, sambung Nana. Diamlah, biar aku habis cerita dulu, marahku. Kereta pun berat semacam je kan. Itulah pasal aku pasang lagu rohani malam tu, sambungku. Semalam benda tu pun ada kacau aku sebenarnya. Benda tu pun menyerupai kau, nah. Bayangkanlah benda tu siap boleh tidur sekatil dan senyum-senyum manja pula dengan aku. Aduh, hoi. Sengaja aku ketawa hilangkan keresahan di muka dua orang sahabat aku ini. Jam menunjukkan jam 11.30 pagi. Kami kembali ke hotel untuk check out. Setelah siap mengambil barang masing-masing, kami turun ke lobi. Amoy di kaunter pun tegur kami. Ayah, seorang lagi mana? Kami bertiga berpandang sesama sendiri. Seorang dalam hati aku. Semalam kan you orang naik hotel ada 4 orang mah, sambung Amoy tersebut dalam logat Cina. Nana dengan spontan menjawab,
Kami bertiga sajalah, Moy. Mana ada, oh. 4 orang mah. Itu perempuan sebaya serupa macam kau, oh. Sambung Amoy itu. Tak apalah, kami gerak dululah, kataku untuk mengelakkan si Nana takut. Sebulan selepas kejadian itu, saya mendapat panggilan telefon yang membawa kabar buruk. Nana telah meninggal dunia ketika bersendirian di rumah. Sampai sekarang kami semua tak dapat mengenal pasti apa punca kematian Nana. Adakah ini semua ada kaitan dengan apa yang berlaku di hotel tempoh hari? Saya sendiri tak dapat menjawabnya. Oke guys, itu sahaja cerita pada minggu ini yang memang saya rasa sangat seram. Saya membacakan fiction ini pun saya merasa meremang dan seolah-olah diperhatikan. So, jika anda semua ada cerita-cerita seram yang ingin dikongsi di dalam edisi seram Riz Live setiap hari Khamis malam Jumaat, silalah hantar cerita anda ke Facebook ataupun Instagram saya yang saya letak linknya di bawah. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan pada hari Khamis malam Jumaat dalam edisi seram Riz Live Channel. Jaga-jaga, ada mata memerhati.